Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu azim. Allahumma faqihna fid din, alim dan ta'mil wa dinas siratal mustaqim, amma ba'd. Yang saya hormati lagi kasihi para imam, para bilal, pengurusi AJK Masjid, ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengembalikan ruh yang Allah angkat buat sementara semalam, yang Allah mematikan kita sementara semalam, yang mana Allah memberikan ruang juga peluang untuk kita sama-sama, untuk kita mandi sendiri sebelum ada orang lain yang akan memandikan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita pakai baju sendiri sebelum ada orang lain yang akan memakaikan kita. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita berjalan sendiri ke rumah Allah ini sebelum ada orang lain yang akan menjalankan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita semayang sendiri sebelum ada orang lain yang akan menyembahyangkan kita. Alhamdulillah. Dan juga kita telah pun tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, ibadah solat subuh berjemaah. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita bertakbir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi sifat yang seharusnya kita kena syukuri adalah sifat yang Allah terapkan dalam hati nurani kita, sifat istiqamah, untuk berada sama-sama dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Kata ulama, sesiapa yang berada dalam majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini saya diberikan ruang juga peluang untuk berkongsikan sedikit tentang bagaimana pemakanan dan juga buah-buahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW sempena dengan bulan Rabi' Awal 1443 Hijri ini. Kebiasaannya masuk Rabi' Awal orang akan membicarakan perkara-perkara yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah SAW yang menjadi kekasih Allah yang kita sayangi. Dan sesuatu yang kita sayang ni biasanya kita akan ambil apa jua pun yang dia buat, apa jua pun yang disebutkan, apa jua yang dimakan, semuanya akan menjadi ikon, akan menjadi ikutan kepada kita. Samalah kita lihat anak-anak muda sekarang yang menjadikan ikon Korea contohnya. Apa yang dibuat oleh artis Korea, semua dia akan ikut. Kalau kita sayangkan kepada suami kita, sentiasa kita kerap menyebut nama suami kita. Jika kita sayangkan kepada isteri kita, kita kerap menyebut, meletakkan gambar-gambar isteri kita dalam handphone contohnya. Kalau korang menyebut itu, kena cek baliklah. Ya, handphone tu sama ada ke tidak nama kita terukir di situ. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, maka antara satu juzuk yang saya nak ambil ini adalah bagaimana buah-buahan yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW yang seharusnya juga berada dalam rumah kita. Saya tak share yang tentang kurma tin tu. Itu yang dah biasa ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang mungkin bahawa ia juga merupakan sunnah dan juga yang Allah sebutkan dalam
dalam Al-Quran. Ya? Baik. Jadi buah yang pertama yang saya nak kongsikan di sini ialah tentang buah pisang. Buah pisang. Apa pula Ustaz nak bagi buah pisang? Tak buah pisang, tuan-tuan. Buah pisang ni memang Allah sebut khusus dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29, ya, yang Allah sebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa talhim mandud, ya, dan pokok pisang yang tersusun rapi. Buah yang Allah sebutkan. Nama kita dia tak sebut Quran. Quran pisang Allah sebutkan. Dan pisang juga merupakan, kalau dari sudut sains, mungkin ada yang daripada pakar-pakar sains buah yang mempunyai nutrisinya, yang boleh mengembalikan tenaganya, yang mempunyai protein yang agak tinggi kan. Sebab tu orang yang bersukan, yang cardiovascular ni, kadang-kadang dia memang makan buah pisang. Saya lihat itu Lin Chong Wei pun makan buah pisang. Adakah dia lihat kepada apa yang Allah sebutkan ini? Maknanya dia boleh mengembalikan tenaganya itu. Ya? Itu tentang buah pisang. Dan buah pisang ini ialah buah yang sangat istimewa, yang disebut sekali dalam surah Al-Waqi'ah ayat 29 tadi, menggambarkan dalam kumpulan nikmat-nikmat Allah pada hamba-Nya yang ada dalam syurga. Ya? Yang ada dalam syurga ini. Maknanya dialah buah syurga, tuan-tuan. Buah syurga. Siapa yang makan pisang itu makan buah syurga. Cek balik ada tak buah pisang ke rumah? Itu buah syurga, tuan-tuan. Ya? Pisang dah salah satu buah yang disediakan oleh Allah di dalam syurga. Bahkan buah ini digambarkan sebagai buah yang tersusun indah. Sayyidina Ali Ibn Abi Talib, ya, dalam mentafsirkan maksud watalhin tadi, watalhin mamdud, dalam ayat tersebut sebagai pisang, pendapat ini juga dipegang oleh At-Tabari. Ya, ayat tentang watalhin mamdud tadi itu, yang pokok pisang yang tersusun rapi buahnya, kita lihat memang pun kan pisang itu disebut dalam hal ini. Dan juga ianya buah yang sangat-sangat disukai oleh Imam Malik. Imam Malik makan buah pisang, suka buah pisang. Dan buah pisang ini tiada musim kan. Dia memang ada sepanjang tahun. Dan semua negara ada pisang. Termasuk kita pergi ke Mekah, ke Madinah pun ada buah pisang lah. Kalau kita lihat kat mana tanam, ada buah pisang. Tak kira soal kata murah ke mahal ke, tapi dia adalah buah yang kalau kita lihat, dia adalah buah syurga yang kita makan, yang akan dimakan oleh kita juga apabila berada di dalam syurga ni. Ya? Apabila Imam Malik menyebutkan bahawa dia adalah buah yang sangat aku sukai, maka orang bertanya kepada Imam Malik, mengapa engkau suka kepada buah pisang? Ya? Maka Imam Malik menyifatkan buah pisang sebagai buah yang hampir menyerupai buah di syurga. Lalu beliau ditanya, dan jawabnya kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 35. Ar-Ra'd ayat 35, yang mana Allah sebutkan ukuluha daim, ya, yakni makanan yang sentiasa berada dalam syurga. Ukuluha daim, makanan yang ada dalam syurga. Justru pisang ini, kata Imam Malik, ya, boleh diperolehi semua musim, sama ada musim panas atau juga musim sejuk. Jadi kena adalah buah pisang kat rumah kita ni. Sama ada nak makan begitu ke, atau sekarang dah buat goreng pisang ke, atau juga kek pisang. Nanti ada pula tanya, Ustaz, kalau yang makan kek pisang sunnah ke tidak? Itu orang kata yang penting kita makan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Mesti ada yang terbaik. Sebab Allah sebutkan dalam
dalam Al-Quran. Dan sampai kita lihat pokok pisang ni banyak juga dia punya manfaatnya, jantung pisang. Tapi sayangnya kita lihat bahawa negara-negara yang bukan Islam yang banyak menanam pokok pisang. Kita lihat Thailand kan, Thailand buat tanaman pisang. Dan kalau buah pisang yang Montel ni import daripada belah-belah benua Amerika. Jadi Malaysia tak ada, negeri Islam tak tanam, ya. Sedangkan Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Baik, itu tentang buah pisang, ya. Buah yang kedua yang saya nak kongsikan di sini adalah buah tembikai. Orang kata Terengganu sebut buah timun Cina. Betul ke? Sebab tu kalau pergi belah Kelantan, belah Terengganu tak ada buah tembikai ni. Semua panggil buah timun Cina. Belah-belah Johor ke ataupun orang Banjar sebut semangka. Betul? Semangka. Orang sini sebut apa? Watermelon. Dan juga buah ini kalau kita lihat sejarah dia itu datang daripada belah-belah Afrika kalau kita lihat sejarahnya. Baik, apa yang menarik tentang buah tembikai ini, ya? Allah juga secara khususnya tidak sebut nama tembikai, tetapi ditafsirkan oleh para ulama tentang adanya buah-buahan yang menyerupai buah tembikai. Ya. Kalau kita lihat ada dalam surah Ar-Rahman ayat 52, termasuk juga surah Al-Mu'minun ayat 19 hingga ayat 20. Ya, tapi saya akan baca dulu firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 52 ini, yang mana Allah sebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim fihima min kulli fakihatin zawjan. Dan di dalam kedua-duanya, yakni syurga itu terdapat dua jenis daripada setiap buah-buahan yang biasa dan juga yang luar biasa. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan kana Rasulullah SAW ya'kul bitiqa birrutab. Kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW memakan tembikai bersama tamar masak. Memakan tembikai dengan bersama tamar masak. Maknanya Nabi suka makan buah tembikai. Kalau kita niatkan kita makan buah tembikai ini kerana Nabi makan, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah, tuan-tuan. Mudah. Ya. Kita biasa je tembikai. Kita tak rasa sebab biasanya orang duk jual makanan sunnah ini adalah ta'ammar, tin, lebih kepada itu. Sedangkan ini juga merupakan buah-buahan yang ditanam di Malaysia, yang ada di Malaysia, yang seharusnya juga kita amalkan sebab dia memberikan kesan kepada kesihatan. Sihat kan? Dan bila bercakap soal kata sihat, kita jangan terpedaya dengan kesihatan ni. Sebagaimana Nabi mengingatkan, ya, ramai manusia yang terpedaya dengan nikmatan maghbun, dengan nikmatan ni, dengan dua nikmat ini yang Nabi ingatkan kita apa dia? As-sihah wal faragh. Sihat dan masa lapang. Tak. Kita alhamdulillah sihat. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sebelum PKP berjemaah dengan kita, kan? Sekarang ni yang biasa duduk di sebelah kanan kita, yang duduk di sebelah kiri, tengok dah tak ada dah. Allah ambil mereka dulu. Kita alhamdulillah Allah masih lagi berikan kesihatan. Ya. Yang sebelum ni ada yang boleh duduk tegak, sekarang ni dah kena menyandar lah ke dah sebab kesat. Kita alhamdulillah Allah masih lagi diberikan kesihatan. Dan orang yang paling menghargai kesihatan ini adalah orang yang pernah sakit. Betul tak?
Sebab tu ulama hukama mengatakan bahawa kesihatan itulah mahkota yang berada di atas kepala orang yang sihat. Kita memang tak nampak, tuan-tuan. Bila nampak, sakit. Sakit saja barulah kita akan nikmat, tahu tentang nikmat sihat itu. Cuba tanya sahabat-sahabat kita yang Allah ujikan dengan COVID kan. Oh, ketika itulah doa yang paling mustajab bagi dia, yang paling dekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa ketika sakit, tuan-tuan. Sebab nikmat sihat. Kita yang sentiasa sihat ni Allah berikan, kita tak rasa sangat. Sebab tu kita dapat nikmat lampu terang ni tak rasa terang sangat, tuan-tuan. Bila rasa terang? Bila berada di tempat yang gelap. Cuba blackout sekejap. Oh, dapat nikmat. Ya? Sebab tu orang yang baru masuk Islam, dia lebih Islam lagi yang kita telah lama Islam ni. Sebab dia pernah berada di tempat yang gelap. Orang yang kaya hari ini dapat nikmat kaya sebab dia pernah miskin. Sihat juga begitu. Ya? So jangan terpedaya dengan itu. Dan juga masa lapang kan. Hari ni jam jalan. Betul tak? Semalam jam. Tuan-tuan alhamdulillah lagi ni. Tak balik kampung ni. Kita ada kampung dah. Semalam orang send saya, ustaz. Sebab tu tak balik kampung. Sebab tengok kampung menyorok, tak jumpa. Tahu tak kat mana? Kampung menyorok. Ada kampung menyorok. Tak jumpa kampung. Maka duduk rumah lah. Sebab nikmat lapang tu. Sebab lama kita kena karantin, lama kita disekat. Bila dah Allah berikan kelapangan, orang akan lari semua. Sebab nikmat lapang. Tapi jangan terpedaya. Allah ingat, Nabi ingatkan jangan terpedaya. Baik. Jadi nak jaga kesihatan antaranya ini juga, tuan-tuan. Ya, makanlah buah-buahan yang Allah sebutkan dalam Quran yang baginda suka, mestilah adanya kelebihan, adanya dari sudut kesihatan. Saya tak nak bincang bab yang kata nutrisi itu. Ya, nanti jadi perbahasan. Nanti pula adanya kajian-kajian. So saya hanya sebutkan bahawa setiap apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis mesti ada kebaikan. Takut nanti kita kalau begitu ustaz kita makan buah timika lah, tak perlulah ambil vaksin pula dah. Ini kan susah pula. Golongan-golongan yang anti vaksin sekarang ni dia akan mencari saja kan. Macam juga dalam satu grup saya lah ada minggu lepas, apabila orang viralkan kenyataan sebut samahah Datuk Mufti Terengganu, ya, yang kata bahawa jangan ambil vaksin ini ada agenda Yahudi, adanya chip. Orang tulis balik apa yang Datuk Mufti sebutkan, masuk dalam grup. Dia pun kata inilah, dan juga ada yang tulis ada bahan yang tidak halal. Jadi orang pun tanya Ustaz Amri, sila jawab. saya tanya, tak nak jawab lah bab-bab tu kan. Pertamanya saya kata betul ke tidak betul kenyataan dan bersebut samahah Datuk Mufti Terengganu. Orang duk tulis saja kan. Sekarang ni orang boleh edit je. Maka saya pun forwardkan kenyataan itu kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Pejabat Mufti. Dia orang kata tak betul. Dia isunya apabila buat Google Meet kan, Google Meet dengan Dr. Suhazali, sahabat saya di KKM juga. Maka sebut sama cuba ayat provoke lah, ayat provoke kan, katakan bahawa yang ni haram ni Syekh. Apa jawapan? Ini agenda Yahudi ni Syekh. Apa jawapan? Begitulah ayat cuba provoke. Kita dah tahu, kadang-kadang kita nak tanya itu supaya orang lain juga tahu kan. Kerana dia akan ada tiga keadaan orang yang bertanya. Orang yang memang tak tahu dia akan tanya. Ya, dia akan tanya supaya dia tahu orang lain juga tahu. Ada orang yang dia dah tahu dah, tapi saja tanya nak provoke supaya orang lain juga tahu. Yang ketiga, dia memang tahu tapi nak uji penceramah. Yang tu jangan.
Yang tu jangan dah. Jadi bila disebutkan begitu, maka orang edit dia edit balik ayat-ayat yang dalam Google Meet itu menunjukkan bahawa Sebusamaha tak setuju dengan fatwa yang ada. Itu gambaran. Maka oleh kerana itu dikeluarkan kenyataan. Saya rasa perlu keluarkan kenyataan. Saya beritahu kepada sahabat. Maka dikeluarkan kenyataan. Ya memang betul pun itu adalah perkara yang tidak benar. Semuanya bersetuju dengan fatwa yang ada, yang telah diputuskan. Jadi dia pun dalam grup pun juga tanya, betul tak Ustaz? Vaksin tidak ada saja halal. Saya cari dalam Darti Halal Jakim, tidak ada pun vaksin yang halal. Pula dah saya kata, ya. Saya pun jawablah. Saya kata bahawa halal ini bersifat sukarela. Siapa yang nak mohon, siapa yang tak mohon, tak perlu mohon. Dan juga siapa yang tidak ada sijil halal, maka dia tidak termasuk dalam senarai yang diberikan sijil halal, sebab dia bersifat sukarela. Begitu juga dengan vaksin, maka tidak ada permohonan, sebab semua supplier pengeluar vaksin ini berada di luar negara. Kita nak pergi pun sukar, dan juga dalam keadaan yang sekarang ini lebih kepada ad-darurat tubih mahzurat. Saya kata begitulah. Ya. Benarkah Ustaz memang tidak ada sijil halal? Ya, memang tidak ada sijil halal. Tengok Ustaz Amri pun sebut memang tak ada sijil halal vaksin ini. Saya kata samalah yang kita duk makan nasi lemak makcik Kiyah, makcik Timah tu, ada tak sijil halal? Tak ada pun kita makan juga. Ustaz tak boleh, itu kias ma'al farid, tak boleh kias dengan vaksin. Pula dah. Dia nak suruh juga saya sebutkan memang tak ada sijil halal. Dan fatwa mengatakan harus, Ustaz, bukan fatwa mengatakan halal. Hujah-hujah orang yang anti-vax. Saya kata ginilah. Jadi huru-hara dan grup itu, admin remove dulu. Seorang je admin remove. Jadi ni orang yang terkenal juga. Remove dulu. Maknanya tidurkan sementara. Bagi relax dululah. So bila remove seorang ni, tenang. Tuan-tuan yang jadi admin, kalau ada orang yang boleh menghuru-harakan yang lain, tidurkan dulu, remove dulu, bila tenang balik, masuk balik. Sebab dia tak boleh nak menerima hujah ini. Yalah, kalau kita lihat fatwa-fatwa yang ada, tak ada fatwa yang mengatakan halal, tak ada. Sebab berasaskan kepada hukum taklifi, ada 5 je. Ada wajib, harus, sunat, makruh dan haram. Dan kelima-lima ni, 4 dia halal, 1 je haram. Wajib halal kan, harus halal lagi, makruh pun halal lagi, harus je lah. Jadi fatwa hukum itu diambil daripada yang 5 ni. Halal itu adalah bersifat umum. Jadi dia kata fatwa pun tak mengatakan halal, Ustaz. Saya kata tak apalah, remove lah dulu. Kan kalau kita nak berhujah pun dia tak boleh nak terima. Itu kita lihat bahawa bagaimana perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak tahu ni, kita serahlah kepada yang tahu. Yang tak tahu kita jawab tak tahu, senang. Macam orang tanya saya minggu lepas, WhatsApp petang dah pukul 7 sebelum saya nak pergi kuliah. Ialah orang WhatsApp ni kadang-kadang tanya tentang bab munakahat, bab cerai, bab rujuk, muamalah. Kadang yang kita tahu kita jawab, yang tak tahu kita akan paskan kepada orang yang tahu. Tapi dia WhatsApp, Ustaz, saya ada seekor kucing. Saya ada seekor kucing, saya sangat sayangkan kepada kucing saya. Sini ada tak kucing yang boleh kucing? Ada? Ada kan? Abu Hurairah ada. Tapi kucing saya ni sakit, Ustaz. Saya sedih. Oleh kerana itu, saya bawa kucing saya ni ke klinik vet. Sebelum sampai ke klinik vet ini, kucing saya meninggal, Ustaz. Mati. Saya sangat-sangat sedih. Soalan saya, Ustaz, dalam WhatsApp ni, adakah roh kucing saya ni tenang di sana? Jeng kepala nak jawab.
Jawab macam mana tuan-tuan? Saya senyap, saya jawab. Soalan yang kedua saya, Ustaz, adakah roh kucing saya ini akan balik ke rumah saya melihat saya balik? Jeng juga kepala ni. Saya pun senyap, saya pun tak jawab. Saya pun pas forward dalam grup yang ada pada Asizah ni. Ustaz tak jawab lah Ustaz kata. Suruh dia tanya malaikat pula dah. Benda-benda yang tak tahu tu kita anggaplah sebagai yang tak tahu. Yang tahu kita jawab, ya. Fasaul ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemananya kena rujuk oleh ahli ikhtisas, orang yang ahli. So, baik, so dalam buah-buahan ini juga antara perkara yang membawa kepada kesihatan, ya. Maka dalam hal ini Al-Imam Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahawa sesiapa yang makan buah temikai ini, bitiha ni, siapa yang makan buah temikai ada 10 kelebihan. Ada 10 kelebihan yang boleh dihasilkan daripada makan temikai. Soal kata bab kesihatan tu jelah, ya. Dia kata bahawa dengan temikai ni boleh jadi makanan, betul dia tak jadi buah-buahan, dia jadi makanan. Sebab belah-belah Kelantan Terengganu ni bila dia makan nasi tu dibuat ulam lah, betul makan temikai, nasi temikai. Sebab tu perut lawas nak elok, makan temikai. Kemudian dengan buah temikai boleh buat jus minuman. Kita pergi order kedai jus buah, ya, buah temikai, watermelon kan, itu boleh buat jus. Dan juga ada juga yang dibuat bau-bauan, boleh dihasilkan bau macam perasa bau temikai kan, boleh buat. Selain daripada buah-buahan tadi, dan juga buah temikai adanya garam potasium, dapat membasuhkan perut, dan buah temikai juga boleh memperbanyakkan air mani. Boleh memperbanyakkan air mani. Jadi kena banyakkanlah makan buah temikai. Dan kata Al-Imam As-Suyuti lagi, boleh meningkatkan keinginan jima, merawat penyakit dengan seks. Yang tu jangan tanya saya lah berkesan ke tidak, saya tak tahu yang tu. Tapi Al-Imam As-Suyuti sebutkan. Ini pun buku yang dikarang oleh pengkaji-pengkaji dari UKM dari sudut sains, dan juga termasuk juga daripada Fakulti Pengajian Islam, ya. So lepas ni kalau jumpa jemaah-jemaah yang duk cari temikai tu faham-faham lah. Yang cari temikai tu faham-faham lah, ya. Tapi kena amal lah kan, beramal lah. Jangan saya sebut ni tu cari atau tak ada kesan Ustaz, jangan gitu. Dan temikai juga dapat melawaskan kencing. Ini pandangan daripada Imam As-Suyuti tentang kelebihan orang yang makan buah temikai ini, ya. Dan berkata Ibn Qayyim mengkategorikan buah temikai ini dengan salah satu daripada 3 raja buah. 3 raja buah, yakni buah temikai, buah anggur dengan buah rutab. Rutab ni tamar masak. Mana ini 3 buah, 3 raja buah. Yang 3 raja buah. Kita raja buah kita apa? Durian tak masuk. Durian tak termasuk, tuan-tuan. Kita mengagungkan buah durian. Ini yang ulama sebutkan buah temikai, tuan-tuan. Ini kita duk makan, duk kata menghabiskan duit untuk beli buah durian. Bukan tak boleh, tuan-tuan, tapi buah yang di Islam lihat yang ni, ya. Buah temikai ini dia boleh masuk di mana jua pun, hotel yang 5 star. Buah temikai boleh masuk tak? Buah durian boleh masuk tak hotel? Tak boleh, walaupun mahal. Nak masuk hotel 5 star tak boleh, tuan-tuan. Tapi temikai boleh. Semua hotel ada temikai. Hebat buah temikai. Jadi kena makan buah temikai atau buah timun Cina. Baik. Itu buah temikai. Satu lagi buah yang saya nak sharekan di sini ialah tentang buah labu. Buah labu ni dia buah ke sayur?
Ada buah labu kan. Saya ambil ini sebab sekarang ni musim bila kalau kata di belah Europe, siapa yang biasa tuan-tuan yang ada di Europe kan, musim pumpkin atau Halloween punya perayaan bagi orang-orang Kristian kan. Tapi labu dia besar lah. 2 hari lepas berita TV3 yang sebelum habis pukul 9 kan, lepas sukan, saya tengok labu dia lebih kurang 1 tan. 1 tan tuan. Kena angkat pakai kren. Sebiji labu dapat jual. Mereka ni tanam labu boleh menghasilkan duit yang cukup banyak daripada hasil labu. Dan labu ni juga makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kan? Dan juga dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 146. Nak kena berhenti ke tak ni? Berhenti ke? Jam berhenti ke? Tak. Teruskan sikit-sikit. Ni last buah kalau tak lama ni. Allah telah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 146, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan untuknya, yakni untuk melindunginya, pokok daripada sejenis labu. Pokok daripada sejenis labu yang Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran. Tak kira labu air ke, labu siam ke, labu manis ke, labu lanjut ke. Labu lanjut tak ada. Labu lanjut tak ada. Beruntunglah siapa yang ada di mukim labu. Labu kan? Mukim labu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan asbabun nuzul kepada ayat ini adalah kerana apa? Kita lihat sejarahnya ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus. Tahu kan kisah Nabi Allah Putu Yunus ini yang ditelan oleh ikan. Ikut sejarahnya ikan Nun kan, yang ditelan ikan. Kemudian atas doa taubatnya Nabi Yunus ini, maka ikan meluahkan balik, terdampar di pinggiran pantai. Bila terdampar ini, maka kalau kita lihat, keluar daripada perut ikan, mestilah kalau kena pelak matahari adanya lalat, maknanya hinggap. Tapi Nabi Allah Yunus ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak hinggap pun seekor lalat, walaupun seekor lalat. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ketika mentafsirkan ayat tadi itu, yakni kami Allah menumbuhkan satu pohon di atasnya, yakni atas Nabi Yunus, untuk memayungi serta melindunginya daripada panas matahari. Allah menjalarkan, Allah menumbuhkan, menjalarkan pokok labu ni yang sifatnya daunnya besar, melindungi Nabi Yunus AS. Daunnya besar. Dan berkata Ibn Jazzi menjelaskan, sesungguhnya dikhususkan penyebutan labu kerana labu berdaun besar, teduhannya sejuk dan tidak didekati oleh lalat. Sedangkan sesungguhnya badan Nabi Yunus selepas keluar dari laut tersebut tidak dapat menahan hinggapan lalat. Inilah salah satu daripada pengurusan yang kasih sayang Allah kepada Nabi Yunus AS. Itu kisah-kisahnya. So kita lihat dalam hal ini sunnahnya apabila diceritakan, Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah dijemput oleh seorang tukang jahit untuk nak menjamu makanan di rumahnya. Maka Rasulullah SAW dan juga Anas bin Malik pergi, dan Anas bin Malik dihidangkan dengan roti gandum, kuah berisi labu. Kuah berisi labu, maknanya macam sama ada pengat ke apa juga pun, dan juga sayur labu ke, dan daging kering. Ada 3 menu yang dihidangkan oleh tuan rumah ni, tukang jahit ni, kepada Anas bin Malik dan juga kepada Rasulullah SAW. Maka Anas berkata, aku melihat Rasulullah SAW menghabiskan labu yang berada di sekeliling pinggan. Anas bin Malik lihat Rasulullah makan kerisi labu ni, habiskan. Sejak itu Anas bin
Malik berkata, maka sejak hari itu aku sentiasa gemar memakan labu. Hadis daripada Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Nak sebutkan dalam hal ini Nabi makan labu. Nabi makan buah labu. Ada tak buah labu rumah kita? Tak ada kan? Yang ada apa? Buah strawberry. Tak ada dalam ni. Dia sebut sebuah strawberry tuan-tuan. Labu. Kan? Belilah labu sama ada labu air kan. Mungkin zaman-zaman kita ni makan lagi lah. Kadang-kadang anak-anak kita ni kan. Anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita ni dah memang labu pun tak kenal dah. Labu. Pokok labu lagi tak kenal. Macam sekarang lah, kita kena ayam na ayam. Ayam tak kenal. Yang kenal drumstick. Kenal. Chicken wing, kenal. Kadang stick, kenal. Lembu tak kenal. Anak-anak zaman sekarang kan. Yang gen screen. Generasi screen sekarang. Bangun tidur tengok screen. Manakala dalam riwayat hadis yang lain, Anas bin Malik berkata, kerana Nabi SAW yuhibbul qur'a, dan Nabi Muhammad SAW menyukai labu. Menyukai labu. Maka perlulah ada buah labu jugalah dekat rumah kita. Kalau kata ada buah labu tu, alhamdulillah, itulah yang disunnahkan untuk kita makan. Cuma yang keempat ni juga disebutkan di sini adalah mentimun. Timun Cina lain, mentimun ni apa? Timun kan? Timun. Sekarang ni ada orang banyak nak jual timun Jepun. Sedap timun Jepun ni. Mentimun. Dalam ayat Quran yang Allah sebutkan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 kan, betul? Ingatlah ketika kamu berdoa, wahai Musa, kami tidak dapat bersabar, yakni sudah jemu dengan satu jenis, yakni manisan dan burung asumana, makanan sahaja, maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia mengeluarkan bagi kami tumbuhan yang dikeluarkan oleh bumi, iaitu pertama sayur-sayuran, yang kedua mentimun yang Allah sebutkan wa qithaiha ni maknanya mentimun, bawang putih, kacang dal dan juga bawang merah. So ini kisah bagaimana Bani Israel minta Nabi Musa berdoalah kepada Allah Subhanahu taala sebab kaum Nabi Bani Israel ini dah jemu makan burung saja, burung semana tadi. Semua saya tak dapat pastikan bagaimana bentuk burung itulah, dan juga hanya manisan saja, duk main makan yang tu je. Mohonlah, berdoalah kepada Allah supaya Allah berikan juga ke tumbuh-tumbuhan yang lain, sayur-sayuran yang lain, termasuklah disebutkan qitha'a, yakni mentimun. Mentimun. So dalam hadis, dalam sunnah, an Abdullah Ja'far, an Abdullah ibn Ja'far qala ra'aitu Rasulullah sallallahu ya'kul qitha'a birrutab. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW memakan mentimun bersama rutab. Ini kurma masak tadi tebikai, yang ni mentimun yang ada kisahnya, qitha'a iaitu mentimun, ya. So dalam hal ini mentimun digunakan oleh Rasulullah untuk menjaga kesihatan dengan menggabungkan dengan buah kurma. Dalam hadis ada disebutkan bagaimana Rasulullah SAW selalu melakukannya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far tadi. Karena Nabi SAW ya'kul qitha'a birutab, ya. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim, Sahih Muslim, ya. Baik. So dalam hal ini makan buah mentimun juga
kita niatkan sebagaimana baginda makan juga dapat pahala. Benda yang mudah untuk kita dapat di Malaysia ni dengan harga yang murah. Kurma mahal juga, madu lagi mahal, bermadu lagi mahal, tuan-tuan. Dah, yang ni mudah. Kan hanya timun tadi, buah pisang, buah temikai dan apa? Mentimun. Kan? Empat. Cukuplah 4 hari ni. Yang boleh kita ambil, niatlah buah pisang, niatlah bahawa itu adalah buah syurga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga antara cara kita nak menyayangi, nak kita ambil ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi satu saja yang sempat untuk saya nak kongsikan tentang makanan-makanan yang berasaskan kepada konsep halalan tayyiban tadi. Fokus kita kepada buah yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang datang daripada diri saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan-pandangan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.